Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أمامه. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Nazir, para imam, para ustaz, saf kepimpinan masjid, hadirin dan hadirat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya kita memanjat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala masih memberi peluang kepada kita untuk mendapat nikmat ibadah, nikmat yang penting dalam hidup kita ni. Firman Allah, la in syakartum la azindannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang sesiapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat, kami akan tambahkan nikmat. Dan barang sesiapa yang kufur, Allah akan beri azab. Allah akan beri azab yang sangat pedih. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa pada satu hari Jibril alaihi salam memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu berita baik, iaitu berita bagaimana umatmu yang berselawat ke atasmu, Allah dan para malaikat berselawat ke atas mereka, dan umatmu yang memberi salam kepada kamu, maka Allah dan para malaikat menjawab salam. Masya Allah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar benda macam, Rasulullah terus sujud. Sujud Rasulullah itulah asal usul, bukti, dalil asal usul sujud syukur. Sujud syukur. Sujud. Rasulullah sujud kerana terlalu gembira. Sangat gembira Rasulullah sujud terlalu lama, sehingga diperhatikan oleh seorang sahabat, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf lamanya, kerana aku takut Rasulullah meninggal ketika itu. Aku risau, aku bimbang kalau Rasulullah SAW meninggal ketika itu. Apa berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat? Allahu Akbar. Lamanya Rasulullah sujud. Bila Rasulullah angkat kepala beri salam, Rasulullah nampak Abdurrahman bin Auf duduk sebelah dia bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah jawab salam. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Itu Rasulullah. Lama sujud, lama dia rasa manis, hampir dia dengan Allah. Bila dia sedar tu, dia tak kenal sahabat dia Abdurrahman bin Auf. Allahu Akbar, punya khusyuk je, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, pertama-tama sekali kita banyakkan syukur. Alhamdulillah kita dapat nikmat iman. Kita kena bersyukur atas nikmat Islam. Ramai orang Islam lebih baik daripada, ramai orang kafir lebih baik daripada orang Islam. Tak pernah rasuah, mencuri, cakap lembut-lembut, suka tolong orang, tak pernah claim overtime lebih, claim mileage lebih. Orang kafir ramai yang baik, tapi tuan-tuan, mereka tidak merasai kemanisan iman. Kita ni orang Islam rasa kemanisan iman, tapi kita tidak dapat merasakan Allah itu ada sepanjang masa. Malaikat kiri dan kanan mencatat amal dan dosa. Kita tak rasa, tuan-tuan. Bila kita semayang pun kita rasa Allahu Akbar, ni wajib tak buat berdosa. Sedangkan yang dituntut oleh Allah
solat itu sebenarnya tanda syukur kita kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, kisah bagaimana Imam Hasan Al-Basri, seorang anak murid terbaik Sayyidina Ali, anak murid daripada sahabat, iaitu Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, tuan-tuan, bila Masya Allah, bila dia habis dia solat jadi imam, dia buat sujud syukur. Orang tanya, ni mana asal ni? Dia pun jawab macam mana tadi, tuan-tuan. Tapi kenapa kau gembira? Apa peristiwa yang kau gembira? Aku gembira kerana aku masih diberi nikmat iman dan solat. Berapa ramai orang beriman tapi tak solat? Ramai, tuan-tuan. Kita ni pun kadang-kadang baru pujuk hati kita, masuk 40 baru kita nak solat. Kadang-kadang yang dah datang masjid surau pun solat tu pun tak lengkap lagi. Kita pujuk hati kita dengan sebut Alhamdulillah. Bila kita sebut Alhamdulillah, Allah akan tambah nikmat. Allah bagi seronok datang masjid. Allah bagi seronok solat berjemaah. Allah bagi seronok. Tuan-tuan, dan barang sesiapa yang kufur, tunggulah azab Allah yang maha pedih. Siapa kufur? Mereka yang tidak pandai bersyukur. Kufur, dia tak syukur. Orang kufur ni dia semayang, makin lama makin malas. Makin lama makin malas. Sebab dia ada azab. Azab dia hati yang tidak khusyuk. Malas. Mayang subuh pukul 7, pukul 8. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dia tak syukur dengan nikmat harta dia. Allah bagi satu penyakit azab. Azab yang pedih, tuan-tuan. Azab pedih zaman moden ni, azab pedih yang akan datang bukan sekadar azab di alam barzah, dipukul, dipalu setiap saat dan ketika. Bagaimana kisah Nabi Isa alaihissalam. Satu hari Nabi Isa alaihissalam berjalan-jalan, tiba-tiba tengah-tengah jalan dia ditahan oleh kaumnya. Siapakah kaum kepada Nabi Isa alaihissalam? Iaitu tak lain dan tak bukan orang-orang Yahudi. Yahudi ni, orang Yahudi kata, wahai Isa, kalau benar kau seorang rasul, kau hidupkan orang dalam kubur ni. Nabi Isa kata, ya, kalau diizinkan Allah, aku doa dan hidup orang dalam kubur ni, apakah kau akan beriman kepada Allah? Jawab orang-orang Yahudi, ya, kami akan beriman kepada Allah dan Rasul. Itu dia. Tapi orang Yahudi, daripada Quran telah terangkan bagaimana orang-orang Yahudi tidak pernah menepati apa-apa perjanjian. Jelas, jahat orang Yahudi bukan sebab membunuh orang-orang Islam. Jahat orang Yahudi bukan bunuh kanak-kanak Islam di Palestin. Tetapi jahat orang Yahudi adalah membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk kaum mereka sendiri, tuan-tuan. Jadi tidak ada boleh perjanjian dengan mana-mana orang-orang Yahudi yang menentang Islam, tuan-tuan. Terus lagi, ketika Nabi Allah Isa mengangkat tangan, bergegarlah kubur tersebut, bangkit satu jenazah, berdiri tegak. Jenazah itu sangat tinggi, tuan-tuan, berada dalam keadaan menggeletar, disangka panggilan sangkakala. Lantas ditanya kepada jenazah, kenapa kau berada dalam keadaan menggeletar? Aku sangka ini panggilan sangkakala. Wahai jenazah, berapa lama kau telah hidup di atas muka bumi? Wahai Nabi Allah Isa, aku telah dihidupkan di atas muka bumi selama 600 tahun. Orang dulu umur dia panjang. Kemudian aku telah dimatikan dan aku dihidupkan kembali selama 6,000 tahun. Demi Allah, tidak ada satu saat tubuhku tidak dipukul dan dipalu hingga ke saat dihidupkan kembali ini, ya Rasul. Ya Nabi Allah. Allahu Akbar. Orang Yahudi yang berada dalam keadaan terkesima, kaget, terkejut, mereka tetap mengkagumi kebesaran Allah, tapi mereka tidak mahu beriman pada Allah. Sambil melaungkan kata-kata,
Hebat sihir kau Isa. Hebat sihir kau Isa. Hebat sihir kau Isa. Masya Allah. Tuan-tuan, walaupun pelbagai bukti telah dihadirkan di hadapan mata kita tentang tanda-tanda kiamat, dah hampir dah kiamat tuan-tuan, tetapi kita pun masih mengangkat hidung. Kiamat lambat lagi. Tuan-tuan, itu mukadimah saja. Sebenarnya saya kalau sampai kata Terengganu ni, saya seronok tuan-tuan. Kebetulan pula saya lalu tadi depan sekolah Padang Midin, sekolah kebangsaan Padang Midin. Saya pernah ceramah tu 5 tahun 6 tahun lepas ada ceramah. Seronok tuan-tuan. Seronok sini. Kalau lepas ni ada makan nasi dagang ni, lagi seronok. Seronok. Terengganu ni banyak ulama. Terengganu ni banyak alim ulama. Tengok pondok-pondok di Terengganu pun hebat-hebat belaka. Dan Terengganu ada batu bersurat. Itu menunjukkan kedatangan Islam itu di bumi Terengganu. Kenapa Allah memilih Terengganu untuk datangkan batu bersurat itu? Pasti ada keistimewaan Terengganu dan rakyatnya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tajuk pada malam ni, Islam, agama, kejayaan. Dengar tadi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asas kejayaan Allah Maha Besar. Allah yang menjayakan sesuatu dan Allah yang menggagalkan sesuatu. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Akidah yang betul pasti berjaya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nak berjaya, nak ikut akidah, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas salah, mari sembahyang. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, mari sembahyang. Hayya 'alal falah, mari berjaya. Sembahyang berjaya. Last sekali kejayaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kejayaan seorang Muslim selepas akidah dia benar, ikut Nabi, solat, berjaya. Allah Maha Besar, pulangkan sifat syukur pada Allah, kejayaan daripada Allah. Last sekali, kejayaan bagi seorang Muslim bukan masuk universiti sahaja, tetapi melangkah ke alam barzah dengan kalimah la ilaha illallah. Itu penutup azan. La ilaha illallah. Terus, bila kita sebut tentang Islam, agama kejayaan, tajuk ini penuh dengan pembohongan. Tajuk ini siapa-siapa bawa penuh dengan penipuan. Tajuk ini kalau kita bawa cerita kat orang ramai tentang Islam, agama kejayaan, ini tajuk yang paling munafik. Sebab tidak ada bukti menunjukkan Islam agama kejayaan. Apa yang ada pada hari ini? Mari kita lihat berlakunya pemusuhan, pergaduhan, bapa rogol anak sendiri, bermusuh sesama Islam. Orang ni bom masjid orang ni bom masjid orang ni. Orang sama-sama Islam bermusuh sama sendiri tuan-tuan. Apa? Orang Islam miskin melarat, dihina, berlaku peperangan. Sesama Islam yang disembelih menyebut Allahu Akbar, yang menyembelih membaca ayat Al-Quran, menghalalkan darah yang disembelih. Allah, mana kejayaannya? Negara-negara Islam mundur dari sudut ekonomi, ada di tajuk yang penuh pembohongan. Tapi inilah sebenarnya azab daripada Allah, bala daripada Allah, dan juga amaran daripada Allah. Kerana apa tuan-tuan? Sebenarnya telah sepakat pendapat ulama, Islam jadi begini kerana Islam telah dipisahkan dengan jihad. Islam tidak boleh dipisahkan dengan jihad. Sekiranya Islam dipisahkan dengan jihad, Islam akan kelihatan jahat. Tiada kemuliaan dalam Islam.
Kerana dipisahkan dengan jihad. Sahabat-sahabat saya, tolong dengar sampai habis. Saya bentang kata kerja jihad dalam Islam di ILIM, Institut Latihan Islam Malaysia, tuan-tuan, bersama seorang sahabat saya, iaitu Ketua Anti Teroris Datuk Ayub Han daripada PDRM. Dengar dulu. Kalau tak, ilmu ini akan tertambus, tidak digali dan dikaji dan tidak akan diamalkan. Rukun Islam ada 5 perkara. Rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Jihadnya ada 3. Jihad yang pertama daripada rukun syahadah, jihad akidah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di bumi Mekah selama 13 tahun, kemudiannya menyampaikan agamanya di bumi Madinah demi menyelamatkan akidah, membebaskan Rom, Parsi dan seluruh dunia ni, tuan-tuan, daripada penyembahan manusia kepada manusia, manusia kepada berhala, kepada manusia menyembah Allah yang esa. Itu dia jihad akidah. Bagaimana Saidina Bilal berjihad dalam mempertahankan akidahnya. Belakang tubuh Saidina Bilal dirotan hingga tersiat isi dan kulit, diheret di tengah padang pasir, diheret di tengah panas batu kelikir. Tetapi Saidina Bilal berjihad dalam mempertahankan akidahnya sambil melaungkan ahadun ahada, 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 Allah yang esa. Anda Bilal mati, syahid. Bagaimana keluarga Sumayyah? Mereka mati dalam mempertahankan akidah Islam. Tiba-tiba kebelakangan ini, tahun 2006, tuan-tuan, tak silap saya, Datuk Harun Sani, Mufti Perak, Tan Sri Harun Sani, saya tak ingat tahun bila, tuan-tuan, tapi dia dilarang berdakwah ataupun berceramah di bumi Selangor satu ketika dahulu. Hanya kerana semata-mata statement dia mengatakan lebih 300,000 anak Melayu Islam keluar daripada Islam, murtad, hanya kerana cinta kepada yang bukan sama bangsa dan bukan beragama sama, hanya kerana masalah ekonomi, hanya kerana tak makan, hanya kerana tak minum, tuan-tuan. Mereka tidak pernah menyorot susah payahnya. Berapa ramai yang terkorban dalam mempertahankan akidah mula-mula perkembangan Islam. Ada, tuan-tuan. Ini yang kena masuk. Apa-apa akidah, jangan murtad daripada Islam. Tanamkan diri anak-anak kita dengan kalimah la ilaha illallah, Allah, Allah. Nak bangunkan bangunan KLCC, bangunan yang tinggi 88 tingkat, mencakar awan dan mencabar langit. Dia kena korek tanah yang paling keras, berjumpa dengan tanah yang paling teras, kemudian dipiling, deng, deng, deng. Piling tu memastikan supaya bangunan itu kukuh. Biar datang ribut dan taufan, bangunan tidak akan runtuh. Mungkin bergoyang dan bergetar, tetapi runtuhnya tidak. Tuan-tuan, macam tu juga akidah anak-anak kita kena masukkan dalam jantung dan hati anak kita. Tiada kebesaran lain melainkan Allah. Pagi-pagi bawa anak naik motor, tanya anak, siapa jadikan langit? Allah. Siapa jadikan bumi? Allah. Siapa jadikan masjid? Allah. Siapa yang jadikan kereta? Allah. Ajar anak. Siapa yang beri kita makan? Allah. Siapa yang mengenyangkan kita? Allah. Siapa yang jadikan kita pandai? Allah. Siapa yang pilih kita jadi ahli ibadah? Allah. Kena banyak macam tu, tuan-tuan. Kalau tak, ustaz, saya tak setuju dengan ustaz yang jadikan masjid adalah manusia. Tak. Berapa ramai orang buat masjid, tuan-tuan? Masjid terbengkalai. Berapa ramai orang buat sekolah, sekolah terbengkalai. Berapa ramai orang buat kereta, kereta tak jadi, Allah tak izinkan kereta itu bergerak. Tuan-tuan, yang jadikan Allah, yang buat manusia. Manusia hanya berusaha, yang jadikan Allah. Terus akidah kena betul.
Bila semuanya kerana Allah, bila hidup kerana Allah, datang ke masjid kerana Allah, menang kerana Allah, kalah kerana Allah, berjaya kerana Allah, lain. Beramal kerana Allah, lain. Semangatnya lain. Allah Ta'ala akan sentiasa berada di hadapan mereka, membantu mereka. Yang kedua tuan-tuan, jihad yang kedua daripada rukun syahadah yang ditanam oleh orang-orang kafir, yang ditutup mata pelajaran jihad ini di banyak universiti-universiti Islam. Jihad yang kedua daripada rukun syahadah, iaitu jihad ukhuwah Islamiyah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah, nak sampai ke Madinah. Sampai Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu bahawa sebarkan salam, tunjuk pada dunia ni agama kasih sayang. Makna sebarkan salam tu, show to the world Islam is the love religion. Islam agama kasih sayang. Baru orang hampir pada Islam, bukan agama fight each other. Habis tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi kata berilah makan. Beri makan, bagi makan. Bagi makan, bagi makan. Bagi makan, sekadar bagi makan tak jadi tuan-tuan. Mungkin situasi Rasulullah ketika itu ada orang-orang muhajirin, orang-orang ni yang ada orang Ansar sendiri yang susah. Jadi memberi makan. Makna Nabi yang lebih lurus, Islam agama help each other, tolong menolong. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak mengasihi sahabatnya, saudaranya sesama Islam. Tolong menolong. Bila ada orang nak minta dana untuk membina sebuah mahat tahfiz, madrasah, masjid lagi, surau lagi, tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan sedekah itu duit tuan-tuan. Tuan-tuan sedekah wakaf RM50 untuk nama ayah, wakaf RM50 untuk nama ibu, wakaf RM50 untuk nama kita sendiri, wakaf RM50 untuk nama anak-anak kita. Allahu Akbar. Ada sahamnya dulu. Itu duit kita di akhirat nanti. Selama mana ramai orang sujud dalam masjid tu tuan-tuan, dalam surau tu tuan-tuan, Allah dapat pahala mengalir walaupun kita dah tak ada, dah tiada nanti. Terus jihad yang kedua, jihad ukhuwah Islamiyah. Bagaimana Rasulullah yang ketiga ucapan Nabi kata qiyamul lail, last kali Nabi kata eratkan silaturahim. Kata-kata Nabi inilah yang menjadi teras usaha Nabi untuk menyatu padukan kaum muhajirin dan ansar. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup lagi pada hari ini, Nabi tengok perpecahan di kalangan umat Nabi, Nabi pasti menangis tuan-tuan. Sedih Rasulullah, susah payah berhijrah, meninggalkan kampung halaman tempat tumpah darah, lepas tu membina sebuah negara Islam di Madinah. Kemudiannya terlibat dalam peperangan ketika umur 55, 56, 57, 58. Penat, dah tua tuan-tuan, untuk menyatu padukan dunia ini di bawah Islam. Tiba-tiba kita berpecah-pecah atas nama-nama Islam. Rugi tuan-tuan. Hak ni puak ni, hak ni puak ni, puak ni. Dalam masjid pun macam tu. Ini dia bergaduh tuan-tuan, bergaduh. Dah lari daripada ni. Macam mana tuan-tuan? Balik pada Rasulullah SAW. Nabi bersusah payah menyatu padukan, kita dengan bangga memecah belahkan. Jawab depan Allah nanti tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan, last, jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Jangan benarkan sesiapa pun mencabar agama Islam di bumi Malaysia. Dulu tak pernah zaman dulu orang cabar nak gunakan kalimah Allah dalam Bible. Tiba-tiba hari ni berlawyer entah apa punya NGO ni berani masukkan kalimah Allah dalam Bible. Dan benda tu dah berlaku lama, tetapi yang salahnya mereka ingin menyebarkan kepada orang Islam. Gerakan mereka di tuan-tuan di sekolah-sekolah pun ada. Saya terlibat dalam membantu mereka yang
murtad, keluar daripada Islam, masuk Islam. Kalau kalimah Allah, kalau Datuk Harun Sani, Tan Sri Harun Sani pernah sampaikan lebih 300,000 orang-orang Islam keluar daripada Islam, sebelum tu tak ada kalimah Allah dalam Bible. Selepas ni tuan-tuan, dia cabar pula sampai ke mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Betapa lemahnya umat Islam pada hari ini, dipandang hina kerana meninggalkan jihad. Tuan-tuan dan puan-puan, ni bangkit pula isu undang-undang RU 355, perang undang-undang 355. Tuan-tuan, mereka ni kadang-kadang Allah biadab. Jaga-jaga tuan-tuan, kalau kita tak cukup ilmu, tak cukup kekuatan, tak berpadu, lorong tikus akan melobangkan gunung ganang yang tinggi. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, jangan. Fisabilillah ni bukan sekadar di medan perang, tetapi fisabilillah adik-adik yang jadi hafiz Al-Quran, belajar tu jalan Allah, tapi dengan niat kerana ingin menjadi seorang pejuang agama Allah. Terus saya tinggalkan kat situ ya tuan-tuan, sebab nak cepat, saya pun bukannya sihat sangat ni. Terus yang kedua, rukun Islam solat. Solat 5 waktu membawa jihad yang keempat. Bukan solat dia, solat ni bukan main solat dia. Tadi ingat azan, mari semayang, mari berjaya, mari semayang, mari berjaya. Orang semayang pun hari ni tak berjaya. Kenapa? Sebab tidak memahami konsep solat. Solat ni apa dia? Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Sesungguhnya orang-orang yang berjaya adalah orang-orang yang khusyuk dalam solat. Khashi'un, khusyuk dalam solat. Solat Allahu Akbar, khusyuk. Apa makna khusyuk? Fokus. Hei orang Melayu, hei orang Islam, dengar apa saya nak cakap malam ni. Entah saya hidup berapa lama lagi, saya tak tahu, tetapi alang-alang diberi ruang dan peluang, tuan-tuan tolong fikir. Apa yang Nabi bawa jauh dengan kita ni tuan-tuan. Tolong fikir. Jihad yang keempat berdasarkan solat, jihad ilmu. Jihad ilmu. Nak solat kena ada ilmu, nak khusyuk kena ada ilmu. Tak ada ilmu kita takkan khusyuk, tak ada ilmu kita takkan solat tuan-tuan. Susah, silap-silap solat cara lain pula. Tuan-tuan, hei orang Melayu, berapa ramai pelajar-pelajar Melayu kita yang daripada keturunan Melayu, mak bapak bertutur di rumah bahasa Melayu, ambil mata pelajaran bahasa Melayu, fail, gagal, sedangkan dia Melayu. Tiba-tiba ada bukan Melayu, di rumah tidak bertutur bahasa Melayu, tetapi dalam kelas dia belajar bahasa Melayu, ambil bahasa Melayu, dapat A+. Siapa yang membodohkan Melayu tu kalau bukan sifat pemalas Melayu itu sendiri? Tuan-tuan, yang kedua, 6,306 kes. Kalau tak silap saya, JAKIM keluarkan statistik, pelajar tingkatan 3 dan 5 gagal mengucap 2 kalimah syahadah. Tuan-tuan, berapa ramai orang Islam ni, Islam semayang Islam, tapi ambil mata pelajaran pengetahuan agama Islam, fail. Tiba-tiba ada yang bukan Islam ambil mata pelajaran pengetahuan agama Islam, tak ambil lukisan, dapat A+. Siapa yang menghina Islam kalau bukan bertahan sangat, ego sangat orang Islam ni dalam kubu kejahilan. Nah. Pujuk hati kita, no way. Tak boleh, kita tak boleh jadi orang. Kita kena jadi. Nabi membebaskan Arab jahiliah daripada jahil kepada kejayaan. Kita pun macam tu. Jihad ilmu. Bukankah Rasulullah kata, siapa yang mati
dalam perjalanan menuntut ilmu, dalam majlis menuntut ilmu, syahid. Ingat, mudah Nabi nak cakap macam tu. Syahid. Penat macam mana pun duduk, tadah telinga dengar. Syahid kalau andai mati. Tuan-tuan, saya pernah ceramah setahun lepas di Pasir Gudang. Seorang pengurusi majlis malam ni, Cik Ustaz, dia duduk situ. Lepas dia bercakap, dia duduk depan ni. Saya cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya cerita tentang al-hijamah, berbekam. Dia duduk depan saya. Masa saya cerita tentang berbekam, dia senyum pada saya dan dia tombak. Dia menghembuskan nafas yang terakhir dalam majlis yang mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam majlis ilmu, tuan-tuan. Cantik kematian dia, tuan-tuan. Kita jangan anggap rumah kita tu rumah. Kita pun dah 50-60 tahun jenuh duduk rumah dah. Pujuk hati banyakkan masa di masjid. Tuan, kok Allah Ta'ala simpati pada kita. Hari ni waktu isyak kita sujud, dia kata dia ni selalu mari rumah aku. Mari aku jemput dia malam, jadi tetamu aku yang mulia. Masa sujud menghembuskan nafas yang terakhir. Pernah, tuan-tuan, hidup saya semayang, tuan-tuan, dekat Muar, tuan-tuan. Ada ceramah malam tu dekat Muar. Habis semayang asar, Masya Allah, tuan-tuan, seorang penggali kubur menghembuskan nafas terakhir waktu solat asar. Khusyuk mereka dalam solat. Tapi tuan-tuan, Islam agama yang kedua, rukun Islam, solat, membawa jihad ilmu. Carilah ilmu. Nak berjaya di dunia, Nabi kata ilmu. Nak berjaya di akhirat, ilmu. Saya pergi ringkaskan, tuan-tuan. Kalau sangat kena ringkaskan, nanti tuan-tuan boleh catch up semua. Tuan-tuan akan kaji, cari dalam kitab-kitab, cari dalam mana-mana dalil-dalil untuk lengkapkan tuan-tuan punya pengetahuan. Yang ketiga, tuan-tuan, jihad ilmu ni penting. Penting sangat. Kalau tak penting, tak boleh. Dek, Ustaz, ni adik-adik, Ustaz pernah dihantar ke London untuk mencari genius matematik yang pintar. Dan Ustaz berapa kali Dan apa Ustaz cerita, tuan-tuan, pernah satu hari, Allahu Akbar, habis je ni Ustaz diminta berucap oleh seorang profesor. Datang jumpa saya. Brother Hanafi, we would like to invite you to give speech to our student and our staff at Oxford University. How much you want to pay me? £1,000 per hour. £1,000 masa tu 4,800 sejam. Sejam lah. Saya kata bullshit. Saya cakap kat profesor tu bullshit. Orang pertama bullshit kan profesor. Bullshit. You want my knowledge? You want my experience? Just give me £1,000 per hour. That is bullshit. Zaman dulu tak ada perkataan viral. Tak ada viral. Zaman dulu dia mulut je. Dan apa berlaku, tuan-tuan? Saya dipanggil masa sebelum balik, dipanggil berucap di sebuah masjid, iaitu Masjid Oxford. Selepas sembahyang Jumaat, dia suruh saya berdiri dan saya berucap. Saya tak nampak seorang pun bergerak. Dan pada hari tersebut, saya melancarkan jihad akademik, jihad ilmu. Masa saya ceramah 45 minit tu dalam bahasa Inggeris. Saya minta maaf lah, bahasa Inggeris saya very very excellent. Saya minta maaf, bukan saya belagak. Very very excellent. Breakdown, bukan broken. Jahanam terus. Makna dikata dok pandai cakap bahasa Inggeris. Mak dang pandai cakap bahasa Terengganu, Ustaz Nafi dok pandai cakap bahasa Inggeris. Tapi apa cerita, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat? Tapi kerana ruh Islam, bantuan Allah, Allah tunjukkan kebesaran. Mereka melaungkan takbir, mereka menjerit. Ada yang ni, tuan-tuan, saya cakap jihad ilmu. Jihad. Siapa pakar pembedahan tulang yang pertama? Ulama. Pakar pembedahan tulang yang pertama, yang merintis pakar pembedahan tulang yang pertama, ulama. Dia digelar Abu Zahrawi.
hafal Quran umur 10 tahun, menjadi perintis bidang perubatan, mendalami ilmu kimia ilmu ni ketika usia 12 tahun. Asal usul ilmu hebat-hebat dalam dunia pada hari ini kebanyakannya daripada ulama-ulama Islam yang ditukar dalam bahasa Melayu cendekiawan Islam, padahal mereka ulama. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni siapa pakar perubatan moden kita? Bapa perubatan moden, ilmunya dikagumi di barat dan di Eropah, diguna sampai ke hari ini. Siapakah dia? Dia ulama yang digelar Ibn Sina. Mana ulama-ulama tu hari ini? Siapa pakar matematik yang ramai pelajar-pelajar kita lemah di sudut matematik? Siapa pakar? Al-Khawarizmi. Nonton banyak lagi tokoh-tokoh ulama-ulama yang tersohor. Mereka menginfakkan diri mereka dalam bidang rahmatan lil alamin, ilmu dunia ni. Dari mana ulama-ulama? Semuanya menyuruh dalam kelambu agama, bertikam sesama sendiri, tidak mahu membawa ilmu agama ini ke dalam dunia yang luas. Dunia ada dunia ekonomi, dunia ada dunia politik, dunia ada macam-macam sosial, kemiskinan, peperangan, semuanya ada berdasarkan Quran dan hadis. Ada. Begitu sempitkan skop. Akhirnya kita tenggelam dalam aturan musuh-musuh Islam. Terus lagi tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, jihad ilmu. Tuan-tuan, adik, dia masih belajar ni, jangan jadi orang bodoh. Orang bodoh ni Allah, susah. Sementara saya ingat saya cakap, di Kuala Lumpur, pegawai-pegawai swasta yang gaji RM5,000 masih tetap menyewa rumah. Sebab harga sebiji rumah, sebuah rumah di Gombak, tempat saya tinggal Gombak, rumah tu studio unit. Studio unit, apartment 3 kali besar daripada studio unit. Studio unit, masuk hall, bilik tidur, dia tak ada apa, dapur, kitchen, bilik air. Dia tak ada ruang tamu tu kan. Harga dia RM388,000. Itu unit yang paling murah. Kalau gaji RM5,000, jangan bermimpi beli rumah di Kuala Lumpur. Tuan-tuan, sekarang. Dulu lain, sekarang. Kerana tu kena jadi orang pandai. Kena jadi orang pandai berniaga, kena jadi orang pandai belajar, kena jadi orang pandai. Kata Rano Karno, pelakon Indonesia yang terkenal, iaitu dia kata apa? Orang-orang yang bodoh akan menjadi santapan kepada orang-orang yang lebih pandai. Jangan tuan-tuan, kita kena ada ilmu supaya kita tidak dimakan dan dibaham oleh orang-orang yang pandai, yang niat jahat pada kita. Terus jihad yang ke rukun Islam yang ketiga, membawa jihad yang kelima, iaitu rukun Islam berpuasa di bulan Ramadan. Jihad yang kelima iaitu mengawal hawa nafsu. Kejap, masa di Oxford tu ada seorang student angkat tangan, "Ustaz, what is meaning of jihad?" Yang duduk depan saya bukan semua orang Melayu, tuan-tuan. Oxford susah nak jumpa orang Melayu. Ada Melayu Brunei, Melayu Indonesia, Melayu ni Cina tapi Islam. Orang Burma tapi Islam. Tengok sebelah sana, Nigeria tapi Islam. Tengok tu Germany tapi Islam. Tengok sana Perancis tapi Islam. I'm from America, I'm Muslim. Tuan-tuan, kesedang tuan. Islam ni bukan agama Melayu je, agama yang lebih luas, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, ni cerita. What is meaning of jihad? Saya pun beritahu, jihad bukan bermakna macam orang Melayu faham, jihad pergi berperang, sembelih orang, bunuh sama ni. Tidak. Jihad yang dimaksudkan dalam Islam, jihad bahasa Arab tukar kepada bahasa Melayu, maknanya bersungguh-sungguh, bermati-matian, all out, all you have, all your life, to show to the world Islam is the best religion. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kita ni umat yang terbaik. Tetapi macam mana nak digelar umat terbaik kalau ilmu tak ada?
dipandang bodoh pada hari ini, tuan-tuan. Sebab tu nasib kita diperkotak-katikkan oleh orang-orang tertentu. Sebab kebodohan kita. Pucuk kita menuntut ilmu. Lepas tu fikir, mana yang baik, mana yang buruk. Jihad ilmu. Andai mati menuntut ilmu, syahid. Yang ketiga ni, rukun Islam ketiga. Bawa jihad. Yang keempat, apa dia? Bawa jihad yang kelima, apa dia? Mengawal hawa nafsu. Nak mengawal hawa nafsu ni, cerita perjuangan Islam, cerita Palestin, tapi rokok kat bibir. Datang masjid pakai ketayap warna putih, jubah warna putih, janggut warna putih, slipper warna putih, naik Myvi warna putih, tapi rokok asap putih. Orang hisap rokok duduk dulu. Saya adalah seorang ustaz yang membangkang fatwa JAKIM, dan semua mufti-mufti yang mengatakan rokok adalah haram, saya orang pertama bantang. Bawa main hujah yang paling hebat, mengatakan Dr. Zakir Naik kata haram, saya sanggup. Zakir naik ke, Zakir turun ke, saya tetap kata rokok tidak haram. Tuan-tuan, rokok, kalau kita tengok fatwa, kaji teliti, rokok tidak haram. Yang haram adalah orang yang hisap rokok. Haram jadah nama dia, tuan-tuan. Orang hisap rokok duduk dulu. Rokok tak haram, yang hisap tu haram jadah, tuan. Kejap. Cara nak berhenti hisap rokok. Saya insya-Allah dijemput ke luar negara, membentangkan kertas kerja bagaimana pemulihan dadah dan juga pemulihan ketagihan-ketagihan ni lah. Cara orang nak berhenti hisap rokok, ambil 2 sudu cuka apple. Cuka apple 2 sudu. 2 sudu cuka apple. Selepas hisap rokok, ambil 2 sudu, kemam, gargle ataupun minum. Sebab selepas 3 minggu kita amalkan tu, lidah, lelangit kita, tonsil kita akan didetox. Hidung kita akan rasa lega. Dan setiap kali kita hisap rokok, rasanya makin lama makin pahit. Dan bila kita bau kawan-kawan kita hisap rokok, kita akan bau tu bau busuk. InsyaAllah petua ni telah disebarkan di seluruh dunia, tuan-tuan. Lebih kurang 50,000 orang berhenti menghisap rokok. Cubalah. Bini kita dah banyak kali pesan, abang berhentilah bang. Abe haji pergi ngaji, tapi bak rokok abang haji, Allah Akbar. Mulut bau longkang, Allah Akbar. Bukan orang sejid sini, sejid lain. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, tolong ikhtiar. Ustaz, apa doa nak baca ustaz? Banyak doa. Tuan-tuan, ada satu kisah di Omaj, saya dah cerita dalam Tanyalah Ustaz ni. Kalau susah sangat lepas isap rokok nak kena ni ustaz, saya kerja, so balik kerja lepas makan malam, ambil setengah cawan macam ni, cuka apple. Cuka apple kita nak minum, jangan minum macam tu je. Gastrik, tuan-tuan, dia kena sejukkan dalam peti ais. Bagi mereka isap rokok lepas makan malam, rehat setengah jam, ambil setengah cawan cuka apple, minum. Nak baca apa ustaz? Bacalah doa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala din. Minta tolong Allah. Ya Allah, berilah kekuatan hati aku ni. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati ni, kekalkan hati atas agama, dengan niat nak berhenti isap rokok. InsyaAllah dengan bantuan herba, InsyaAllah boleh berhenti, tuan-tuan. Ustaz, saya dah buat untuk suami, saya dah buat untuk anak saya umur 18 tahun, berhenti ustaz, alhamdulillah 3 minggu berhenti. Kalau dia hisap juga dia muntah tau, muntah. Tapi saya buat untuk suami saya ustaz, tak berhenti-henti lagi ustaz. Kalau macam tu boleh try cuka getah. Setakat ni cuka getah belum ada yang tak berhenti. Kerah kejong gitu, tuan-tuan, bolehlah try. Jangan buat, tuan-tuan, gurau. Ustaz, dadah macam mana ustaz? Kalau budak ni makpet, ustaz, budak ni main syabu, main air, ustaz, main air. Terengganu ni sedih, tuan-tuan.
Negeri-negeri yang ada kehebatan Islam ni diserang dengan jangka sama. Ni dia serang. Tapi cara dia tuan-tuan, kalau dah terjebak, kita jangan marah apa semua, kita cuba rawat. Rawatan dia al-hijamah, berbekam. Bekam bukan kat belakang ni, di atas sikit, di atas sikit di belakang. Dia tak boleh setentang dengan mata. Bagi orang macam ni, dia ada gangguan saraf sikit, dia kena ke atas. Bekam sikit. Toreh kepala dia, buat bekam, sedut. Sedut tu 3 kali seminggu. Sedut darah dia. Lepas tu tiap-tiap malam, ni kena minum satu cawan macam ni. Ni cawan ni lah. Kalau cawan ni lebih besar, dia separuh macam ni. Cawan ni satu cawan. Minum cuka nipah. Cuka nipah bagus. Jangan main-main. Boleh minum. Nak baca apa-apa sama juga. Ya muqallibal qulub. Baca. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Ustaz nak baca doa lain, lagi bagus. Doa yang paling bagus bukan membaca doa, tapi berdoa. Membaca ni bacalah, tapi berdoa dari hati keluar ke mulut. Ya Allah, anak aku ni ya Allah tak sihat ya Allah, dia sakit ya Allah, dia dihasut syaitan untuk mengambil dadah ya Allah, tolonglah aku ya Allah, anak aku ni ya Allah, aku sayang ya Allah. Pandai doa, boleh tak ada masalah. Jadi mengawal hawa nafsu juga jihad. Bersungguh-sungguhlah adik-adik zaman moden ni handphone ada kat tangan, macam-macam ujian. Tengok gambar seksi, tengok porno, tengok gambar lucah, tengok video-video yang menyeronokkan. Itu yang banyak kes rogol sejak kebelakangan ni. Banyak kes anak luar nikah. Di rumah pemulihan akhlak saya jaga yang mengandung anak luar nikah tak ramai tuan-tuan. Sehingga ke hari ini lebih kurang 680 orang anak mengandung anak luar nikah telah dilahirkan. Allahu Akbar. Kita jangan pandang hina pada anak luar nikah, tapi kita kena rasa diri ni hina kerana kurangnya usaha dan dakwah pada mereka. Tuan-tuan ni, nak handphone ni, tengok, imam tunduk kepala, risau tengok dada terbelah, pengantin dada terbelah tuan-tuan, tunduk kepala. Allahu Akbar. Bahaya tuan-tuan. Apa lagi? Masya Allah, macam-macam lah. Aduh, ni kadang-kadang hari Khamis malam Jumaat hantar mesej, dia bubuhnya gambar suami kena ikat dengan isteri. Saya kata bang, ni malam Jumaat. Apa ingat malam Jumaat orang Islam hanya buat kerja tu ke? Banyak lagi kerja-kerja lain. Dia bubuhnya gambar nurse comel, nurse hospital Kuala Terengganu buat tangan macam ni. Ingat malam Jumaat. Ya Allah, dia tak ada benda lain. Malam Jumaat hanya diingat malam tu saja. Tak. Islam kata tolong, kalau nampak gambar lucah, kawal. Nampak ni, kadang-kadang kita terforward. Kadang-kadang ada yang kawan-kawan kita yang lahanatullah tu kan, kawan-kawan yang lahanatullah ni, dia hantar mesej video accident, starek langgar harimau bintang dekat Lata pula ni, dekat LPT2. Bila buka pula dalam masjid, bunyi orang tengah buat kerja. Allah, semua orang pandang ustaz ni apa hal ni. Itu saya kata kawan-kawan lahanatullah. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mengawal hawa nafsu penting. Memang hadis ni dianggap hadis yang mungkar. Saya pergi terus, hadis ni dianggap hadis yang mungkar, tetapi pakar hadis telah berbincang tentang hadis ni. Bagaimana Rasulullah balik daripada peperangan, kemudian dia kata, Rasulullah kata telah tamat peperangan besar. Lebih kurang macam itulah. Telah tamat, kita dah habis peperangan yang besar. Kita ada peperangan yang lebih utama, yang lebih besar, iaitu menentang hawa nafsu. Hadis ni ada yang mengatakan hadis mungkar. Kita ikutlah bila orang cakap itu. Tapi dalam masa yang sama, ada ulama membagi alternatif, iaitu mengatakan bahawa
hadis ni kalau diterjemahkan, maksud Nabi tu hadis ini bukan peperangan yang lebih besar. Kalau kita sebut peperangan hawa nafsu lebih besar daripada jihad fisabilillah, memang bertentang, hadis tersebut bertentang dengan Al-Quran. Tak boleh, hadis tidak boleh bertentang dengan Al-Quran. Tetapi tuan-tuan, kalau kita maksudkan yang Nabi maksudkan tu, kita dah tamat peperangan yang lebih besar, kita ada peperangan yang lebih utama, iaitu menentang nafsu dalam dada, menundukkan nafsu dada, menentang musuh di lapangan perang. Kita perlu parang, lembing dan pedang. Mau menentang musuh dalam diri, ketika kita seorang diri, kita memerlukan puasa dan menundukkan pandangan mata. Kerana itu ulama-ulama, contohnya macam Imam Asy-Syafi'i, didatangi oleh dua orang perempuan, seorang tua, mungkin ibu orang tu, seorang lagi perempuan, ditanyakan hukum fiqh. Imam Syafi'i tak pandang ke muka diorang, tunduk. Kemudiannya Imam Asy-Syafi'i menjawab cara membelakangkan mereka. Imam-imam dulu nak tengok perempuan pun tak. Imam sekarang bukan masjid ni, masjid lain, tuan-tuan. Nampak perempuan terbeliak je. Ayam nak ke mana? Oh, sembang lagi. Tak? Jaga-jagalah pandangan mata, tuan-tuan. Kerana itulah ramai imam, ramai juga makmum perempuannya, tuan-tuan. InsyaAllah faham tak? Makmum perempuan tu cawangan lain, tuan-tuan. Okey. Terus saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kebanyakan penceramah hari ni ramai sakit. Baru ni saya jumpa Datuk Ustaz Kazim Ilyas pun masih tak sihat. Ustaz Haslin Bollywood pun tak sihat. Ramai. Ustazah Nora Fiza Musa pun sebenarnya tak apa kuat lagi. Allahu Akbar. Ramai sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz ni sakit. Salah satu punca faktor besar kenapa mereka sakit, tuan-tuan, setiap kali kami ceramah, kami dihidangkan air putih. Saya ni, Allah, kita datang dari jauh, tuan-tuan, tak adalah harap apa sangat. Saya ustaz kampung je, tak adalah nak minta banyak, nak minta tu ke minta ni. Paling tidak fresh orange 1 jug. Jangan biar meja kosong, tuan-tuan. Letaklah buah-buahan. Kadang penceramah dok sempat makan. Dok cari kedai mana sedap. Lama-lama sampai ke masjid. Mayang dulu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Jangan letak buah-buahan. Paling kalau ustaz tu ada gastrik, dia boleh makan. Tapi saya tak makan pisang, tuan-tuan. Ustaz kampung saya, tapi saya tak makan pisang. Kalau nak letak, biarlah anggur. Jangan ada biji, jangan masam. Biar. Kalau masam saya tak makan sangat, tuan-tuan. Tapi kalau ustaz ni banyak cekadak pula. Banyak mengada-ngada lah. Apalah. Kalau nak saya datang selalu, tuan-tuan, petua dia, saya tak minta lah tu semua, tak. Paling tidak strawberry celup hot chocolate, baru jadi, tuan-tuan. Okey, terus lagi, tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, iaitu mengawal hawa nafsu. Nafsu seks ni senang kita kawal. Masuk je umur 60 tahun, kena kencing manis, habis. Kencing manis, darah tinggi, umur 60 tahun, dok tengok perempuan, dok larak. Tengok perempuan dok larak. Yang dok larak tu tengok bini kita, dok larak. Tengok bini orang boleh lagi. Ada jenis lagu tu. Tapi menundukkan hawa nafsu boleh. Nafsu syahwat. Tetapi nafsu yang paling susah dikawal lidah. Mengumpat, memfitnah, menipu, menzalimi. Lidah ni bahaya. Dulu orang umpat artis kena ahli setan. Tuan Haji Azmil Mustafa, dia pergi ke New York belajar tentang perfilman. Tapi apa yang dia dapat adalah Islam di New York. Islam menyerap dalam diri dia. Balik
Dulu ahli setan, sekarang hafal 30 juzuk Quran. Ada madrasah hafiz Al-Qurannya sendiri. Alhamdulillah. Tapi ingat, dosa kita mengumpat mereka dulu tak terampun. Tak terampun. Dosa lain terampun, tapi dosa kita mengumpat orang dok terampun. Selagi kita dok minta maaf pada orang yang kita umpat, itu dia tuan. Perkara yang paling malang di akhirat nanti, perkara yang paling rugi di akhirat nanti, apabila kita sangka kita akan dimasukkan ke dalam syurga, tiba-tiba kita diterajang ke neraka. Kerana apa? Kerana amal kebajikan kita ditimbang di atas neraca orang yang kita umpat, kita fitnah, kita keji dan zalim. Jaga tuan-tuan, jaga. Jaga bak mulut ni. Dulu orang umpat artis, tuan-tuan kenal Neolofa? Neolofa kenal? Kenal? Saya panggil dia Fa je. Ya biasa ustaz-ustaz ni. Dia close dengan artis. Fa tuan-tuan, dia pernah masuk satu rancangan memakai baju yang ketat, ketatnya macam kuih tat. Orang hentam, orang keji, orang caci. Dulu orang kata lidah, sekarang jari pun bergerak sama melakukan dosa. Tiba-tiba Allah beri hidayah, dan dia berusaha dengan hidayah yang diberi, akhirnya dia menutup aurat walaupun belum sempurna. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, alhamdulillah, sekarang ni dia tengah mengaji dengan Ustaz Tirmizi yang Kuruh Terengganu ni. Ada dua Johan Musabakah orang yang baik-baik Terengganu ni. Satu Ustaz Tirmizi, Johan Musabakah antarabangsa. Satu lagi daripada Akademik Al-Quran. Oh tu dia, Kuruh tu. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, dia sedang dalamnya. Cuma saya risau sikit tentang Neolofa ni. Siapakah jodohnya? Saya harap jumpalah orang-orang kat sini, orang duduk saf depan, paling tidak imam, jadi baru contoh. Imam dah kahwin belum? Belum lagi. Allah, rumah tamam. Alamak, rumah sampai. Kalau rumah ada tuan-tuan, saya tarik balik statement tu. Bukan bagi pada imam, bagi pada Tuan Nazir. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Gurau muslimat, saya minta maaf gurau yang tu. Orang lelaki ni kalau tak sebut benda tu, dok segar padang tu. Allah mengawal hawa nafsu lidah. Sekarang sesama jemaah kita bertikam kerana lidah. Lidah tidak bertulang, tapi binasa dia, Allahu Akbar, boleh menyebabkan orang berpecah. Lidah. Saya orang yang paling banyak bercakap menghentam orang. Dia hentam sesama jemaah, hentam. Orang tu paling sikit kerja dia, sebab dia ada masa untuk bercakap. Tapi kalau orang dia buat kerja untuk jemaah kerana Allah, lagi sikit dia bercakap. Tapi bila dia bercakap, berkesan, memahat di dalam hati dan akal manusia. Itu orang buat kerja, orang pejuang. Nah, terus kalau orang banyak cakap hak tu tak betul, hak ni tak betul, ni tak betul, sama jemaah, bahaya. Orang ni sebenarnya dia tak ada kerja lain melainkan mencari kesalahan orang. Dok imam tak betul, tok imam tak betul, tok siak tak betul, semua tak betul. Habis dia jaga. Terus mengawal hawa nafsu daripada mengumpat, memfitnah, mengkeji dan mengata. Mengumpat apa dia mengikut Syafi'i, mengatakan sesuatu yang benar dengan niat untuk memburukkan seseorang. Tapi kalau niat dia untuk memperbaiki seseorang, menyelamatkan keadaan, hukum dia harus ada kalanya menghampiri wajib. Tuan-tuan dan puan-puan, dulu orang umpat para artis, pemain bola, tetapi hari ini orang umpat para ustaz. Dan ada lagi dahsyat, ustaz-ustaz ini mengumpat para ulama. Dan ada yang dahsyat, ulama, ustaz-ustaz pada hari ini mengumpat ulama-ulama yang telah meninggal dunia.
Contoh bagaimana mereka boleh mengumpat pribadi Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana mereka memperkotak-katikkan fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Malik. Bagaimana mereka boleh mempersoalkan tindakan seorang ulama, iaitu Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi. Tuan-tuan dan puan-puan, mengumpat orang yang telah mati satu dosa besar yang tidak terampun. Kerana nak minta ampun pun dia telah mati. Tuan-tuan dan puan-puan, hati-hatilah, jagalah lidah kita. Dan yang paling takut sekali, kita jangan, kalau boleh kawal. Hak dah mati jangan kita usir. Terus ya. Yang mana hidup ni kalau dia tak puas hati, berdebak apa kita. Nah, terus. Allahumma salli alaihi wasallam. Selepas tu ekonomi. Jihad yang keenam daripada rukun Islam yang keempat, zakat, iaitu jihad ekonomi. Orang Islam kena jadi orang kaya. Ustaz, hadis Nabi kata Nabi doa jumpa orang-orang fakir miskin, Nabi doa, ya Allah, jadikan aku orang miskin, nanti bangkitkan aku di padang mahsyar bersama orang-orang miskin. Itu Nabi nak mengambil hati orang-orang miskin. Nabi pernah menjadi manusia yang antara 10 terkaya di semenanjung Hijaz. Ingat, Nabi perdagang, trader. Nabi berdagang, tuan-tuan. Nabi banyak menggunakan kekayaan Nabi dalam bidang dakwah Nabi, tuan-tuan. Nabi sampai ke Quba, Nabi sampai ke Madinah, Nabi boleh beli tanah, tuan-tuan. Yang macam tu, tuan-tuan. Nabi pun menaiki tunggangan-tunggangan yang bagus, tuan-tuan. Unta-unta Nabi, unta perang, tuan-tuan. Unta yang paling selesa dinaiki, paling laju, memecut, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, Islam bukan agama miskin. Kerana miskinlah kadang-kadang kita ni dipandang hina. Islam bukan agama miskin. Islam agama kekayaan. Mana dalil dia? Islam mewajibkan zakat. Kalaulah kita tak jadi orang kaya, kita hanya buat rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, solat dan puasa. Zakat fitrah tak usah cerita, memang wajib. Semua orang yang lahir kena bayar zakat fitrah. Faham tak? Ni zakat harta, zakat pertanian, zakat apa lagi? Emas. Ni emas pun tak ada. Tuan-tuan tak nak. Kita kena ada kekayaan. Tuan-tuan, siapakah sahabat-sahabat Nabi yang kaya selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia seorang yang kaya. Abdurrahman bin Auf seorang yang kaya, dan juga seorang lagi Sayyidina Uthman, dan banyak sahabat-sahabat Nabi kaya. Nak kaya, Nabi cakap memang hadisnya hadis dhaif, tapi boleh guna 9/10. Sebahagian besar daripada sumber rezeki berternak, bertani dan berniaga. Berternak siapa? Banyak berternak hari ni. Dia berternak, dia maju, dia jual. Ternakan babi, tuan-tuan. Tapi dia orang tak bayar zakat. Bayar zakat terperanjat juga kita. Zakat babi 40 ekor, seekor babi dia bagi kat masjid, nak sembelih tak mana. Tuan-tuan, kita kena ni buat, tuan-tuan. Ada seorang pegawai sahabat saya, dia kerja swasta, tuan-tuan. Gaji dia tak banyak, RM40,000 sebulan. Tetapi tuan-tuan, dia boleh berhenti kerja berternak kambing. Akhirnya telah menjadi seorang jutawan senyap, kaya. Akikah tiap-tiap hari ada, tuan-tuan. Korban dalam negara pun tak cukup lagi korban. Banyak, tuan-tuan, rezeki murah, tuan-tuan, berternak. Tapi dengan syarat, saya tanya, apa rahsia kejayaan? Jangan percaya orang lain. Saya seorang pangkat besar, berpelajaran tinggi, saya jaga kambing saya sendiri. Kan Nabi mengembala kambing daripada kecil. Kita jaga sendiri, jangan duk berani upah Indonesia rembat bawa balik kambing tu. Upah dia ternak ikan keli, malam-malam orang cedok ikan keli ni. Jaga sendiri, tuan-tuan. Berternak, bertani, bila dah hasil tanian dah ni, jual berniaga. Dan berniaga, antara tokoh perniagaan yang saya hormat kat Malaysia ni adalah Tan Sri Ali Hashim. Ingat lu KFC, tuan-tuan, Johor Corporation. Saya pernah sembang dengan kawan-kawan dia, cakap, Ustaz,
Saya tak tahu berapa banyak Tan Sri Ali Hashim ni bayar zakat setahun. Mungkin juta-juta, puluhan juta. Tak cemburu kita. Sahabat-sahabat jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku miskin, tengok orang kaya, sahabat kita kaya. Bila zikir dia zikir, bila semayang dia semayang, tapi bila sedekah kami tak mampu bersedekah. Itu yang Nabi ajar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tuan-tuan, saya tak nak pilihan hari ini orang Islam kena jadi orang yang soleh dan kaya, baru kita akan berjaya insya-Allah. Islam agama syumul. Islam bukan agama yang mementingkan ibadah saja. Islam juga ada jihad, jihad ekonomi. Kena sungguh-sungguh, berniaga sungguh-sungguh, bertani sungguh-sungguh sampai berjaya. Tanam musangking. Oh, ni cerita durian ni. Geram malam dapat durian sedap kan. Dulu, masa dulu tuan-tuan, 80-an, orang Cina tak pandai makan durian. Tutup hidung, nampak durian tak makan. Masa tu durian murah tuan-tuan. Tiba-tiba mereka bila pandai makan durian, bila pandai makan petai, harga durian naik, harga petai naik. Akhirnya kebun-kebun orang-orang kita yang ada durian, mereka pajakkan kepada mereka dan mereka jual, menyebabkan harga durian naik tuan-tuan. Dan akhirnya mereka dengan ilmu yang ada, mereka kaji cantuman tot apa semua, akhirnya jadi musang king tuan-tuan. Mahal gila tuan-tuan. Oh, kalau nasi dagang celuk dengan musang king sedap tak ni? Berangin hidung makan. Terus tuan-tuan dan puan muslimin muslimat, kena ada kekuatan ekonomi. Terus Nabi ada 4 orang sahabat. Pertama Abu Bakar, lepas tu Omar, Osman dan juga Ali. Osman adalah salah satu faktor ekonomi untuk perjuangan Islam. Abdurrahman bin Auf pun boleh bantu. Tuan-tuan, jangan bangga kalau banyak pergi umrah, tapi banggalah banyak jadi orang yang bawa orang lain pergi umrah. Jumpa ma dan hidup imam, pernah tak pergi umrah? Tak pernah lagi ustaz. Saya ni dah 10 kali pergi umrah. Tahun ni saya bagi nama imam pergi umrah lah. Macam tu. Tanya Dok Siap penat mencuci tandas, cuci ni cuci tu. Tanya Dok Siap pernah pergi jadi imam, pernah pergi Mekah tak buat umrah? Tak pernah. Mari saya sponsor tiket. Tanya orang fakir miskin. Saya ni bersama rancangan Bersamamu TV3 tuan-tuan. Alhamdulillah, baru-baru ni bulan Februari kita hantar lebih kurang 22 orang fakir miskin yang cacat, yang buta, yang lumpuh, menunaikan umrah. Tak ada duit tuan-tuan, pergi sana pun duit tak ada, duit belanja tak ada tuan-tuan, tapi pergi. Nanti tuan-tuan akan tengok dalam bulan Ramadan ni kita akan tayangkan Bersamamu edisi Ramadan fakir miskin bersamamu umrah. Siapa yang sponsor? Orang yang sponsor 22 orang pergi umrah tu hanya beritahu namanya hamba Allah. Kita pun tak tahu siapa yang sponsor. Hamba Allah. Allahu Akbar. Tidak tahu. Dah, bila kaya kita sedekah banyak-banyak. Terus yang last kali, rukun Islam yang kelima adalah haji. Haji adalah puncak segala ibadah. Jihad ibadah, raja segala ibadah adalah solat. Perkara pertama dihisap di akhirat nanti adalah solat. Solat. Jangan tak solat. Siapa yang dah solat banyak, tak apa. Siapa yang baru nak belajar solat, Allah, lepas tu dengar pula pandangan ulama kata kena qada solat-solat yang lepas. Ini satu kaedah yang ulama bagi. Kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, kalau kita nak solat kat sini qada boleh, tak ada masalah. Kalau jemaah umrah saya pesan tak apa, qada lah solat yang mana mampu.
Tetapi bila sampai di Masjidil Haram, keutamaan dia solat jemaah, lepas tu tawaf, lepas tu solat sunat dan baca Quran. Saya kata solat sunat tu nanti, bukan solat sunat, solat. Maka ketika itu perbanyakkanlah solat qada di bumi, di Masjidil Haram. Kerana siapa yang mendirikan solat dalam Masjidil Haram, satu waktu bersamaan dengan 100,000 waktu. Tuan, banyakkanlah qada. Siapa yang belum pernah pergi umrah, jangan duk tukar kereta baru, pergi umrah dulu. Dia nak pergi haji tak tahu. Siapa yang daftar haji tahun ni, tak silap saya, pergi haji tahun 2070. Ada can ke? Ada can ke? Tak ada can. Jadi ni terus tak tahulah, kok ada can, hidup 600 tahun boleh lah. Tuan-tuan dan puan, raja segala ibadah adalah solat. Tetapi dekat sini dia ada satu lagi jihad, jihad yang ke-8, iaitu jihad amal. Jihad amal, raja segala amalan. Raja segala amalan. Apa dia? Raja segala ibadah sendiri, seorang. Amal ni dia tabur, dia beramai-ramai. Iaitu yang pertama, tuan-tuan, pendapat ulama kata adalah sedekah. Sedekah, tuan. Diceritakan dalam hadis bagaimana seorang yang telah mati minta hidup balik untuk bersedekah. Saya harap malam ni semua bawa beg duit lah. Bawa beg duit. Ni beg duit mu tinggal kat rumah. Tinggal kat rumah. Duk mari masjid, kalau aku bawa beg duit nanti orang minta derma. Jangan tinggal kat rumah. Siapa hok tinggal kat rumah, saya doa beg duit dia dengan duit-duit dia hilang. Termasuk duit dalam bank sekali hilang sekali. Gurau tuan-tuan. Sedekah. Bagaimana sahabat bersedekah. Abu Bakar dipanggil ada seruan jihad. Abu Bakar mereka bersaing untuk bersedekah. Bagaimana Osman menginfakkan separuh daripada hartanya untuk panggilan jihad. Kemudian Sayyidina Osman separuh, Sayyidina Omar membagi 3/4 dengan niat Sayyidina Omar untuk mengatasi Abu Bakar yang disayangi oleh Rasulullah. Jadi apa berlaku? Abu Bakar hanya sedekah beberapa biji buah tamar. Kemudiannya Rasulullah tengok keadaan persaingan para sahabat. Rasulullah tanya, "Wahai Osman, berapa yang kau bagi?" "Separuh daripada hartaku." "Berapa yang tinggal?" "Separuh lagi ya Rasulullah." Bila ditanya kepada Omar, "Omar, berapa yang kau bagi?" 3/4 Rasulullah. "Tinggal suku ya Rasulullah." Bila ditanya kepada Abu Bakar menjawab dengan tunduk, tuan-tuan, tunduk Abu Bakar. "Berapa yang kau beri?" "Beberapa biji tamar." "Beberapa biji tamar." "Berapa yang tinggal wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab dengan keadaan sebab, "Allahu wa rasuluhu." Allah dan Rasul saja yang tinggal. Dan keempat-empat sahabat ni menangis, tuan-tuan. Nanti itulah dia, tuan-tuan. Banyakkanlah sedekah. Sedekah boleh menjarakkan seseorang itu daripada api neraka. Hadis, tuan-tuan, riwayat Muslim, tuan-tuan, orang-orang yang suka bersedekah dicintai Allah, dicintai makhluk, dekat dengan syurga, jauh dari neraka. Orang-orang yang kedekut, tai hidung masin, tangkai jering, dibenci oleh Allah, dibenci oleh makhluk. Dekat dengan syurga, jauh dari syurga, dekat dengan neraka. Tuan-tuan, sedekah. Ajar anak kita masuk dalam masjid, bawa duit shilling yang dalam kereta kancilmu, dan kereta protongmu, dan kereta tu duit shilling, jangan bubuh. Itu yang kuat makan minyak tu. Bawa tabur dalam tabung masjid. Hak duit kita beri tu duit kita di akhirat nanti. Hak duit kita simpang dalam bank, mati, anak ambil, joli. Bukan orang Terengganu, tempat lain. Orang Terengganu anak semua soleh belaka.
Mak simpan gelang banyak-banyak. Kita dah belajar dari sejarah. Berapa ramai anak-anak yang bergaduh, adik-beradik yang bergaduh kerana harta pusaka. Jadi memanglah disunatkan kita buat wasiat. Salah satu dalam wasiat mesti ada mahat tahfiz ataupun masjid yang kita infakkan harta kita tu. InsyaAllah tenang dan rehat kita kat sana. Ingat tadi, dia telah mati 600 tahun, dia hidup 6,000 tahun di alam barzah. Dan sambungan cerita tadi, Nabi Isa diberitahu, wahai Nabi Isa, ketahuilah seluruh penduduk kawasan perkuburan ini mendoa, menjerit kepada Allah, ya Allah, cepatkan kiamat, cepatkan kiamat. Tetapi kiamat tidak muncul lagi. Kami dah tak tahan dengan azab neraka, azab kubur. Bayangkan dalam neraka ni. Tuan-tuan, banyakkan sedekah. Ustaz, saya banyak hutang, nak bayar hutang ke nak sedekah? Tuan, nak bayar hutang ke sedekah? Bayar hutang wajib, sedekah ni sunat. Tapi insya-Allah orang yang bersedekah, Allah akan gandakan rezeki dia dan dia akan cepat selesaikan hutangnya. Ada satu kisah cerita, saya jarang, badan tak kuat, tapi tak tahu jumpa orang Terengganu ni jadi lain. Seorang makcik, saya berceramah kawasan pedalaman, naik motor je lah. Kawasan pedalaman ni memang ustaz lain tak nak pergi. Dalam kat Pahang, tuan-tuan, pergi pun tak ramai orang. Masjid buruk lama lah. Ceramah-ceramah, tuan-tuan, cerita bagaimana Asma ketika itu sedang mengandung 7 bulan menghantar makanan kepada Abu Bakar dan Rasulullah di Gua Sur, makanan. Bila dia keluar daripada rumah, tombak-tombak orang Quraisy telah menerpa ke perutnya. Asma, kau nak hantar makanan pada siapa ni? Aku nak hantar makanan kepada Abdullah yang sedang berternak kambing kat atas bukit sana. Nampak? Asma berkata, dia kata, andai tombak-tombak ini menikam perutku, pedang-pedang Quraisy memutuskan kepalaku, tapi ya Allah, izinkan aku hantar makanan ini sebagai bakti aku pada Islam. Asma kata. Dan hari ini sahabat saya Ustaz Azhan daripada Kota Raja, Madrasah Kota Raja, saya tahu Terengganu pun banyak, tapi ini kami datang ni telah ditulis aturan Allah semua ni. Saya ni tuan-tuan tak larat dapat mikrofon dia jadi ubat. Kalau ikut tak larat. Siapa ikut follow front page saya Ustaz Hanafi Facebook saya, dia tahu lah cerita saya. Dah larat. Apabila tempat yang paling cepat untuk sembuhkan penyakit adalah masjid, tuan-tuan. Masjid. Segala ada ustaz-ustaz yang sesama demam tak datang mengajar, jawab dengan Allah. Mujawab dengan Allah. Sekadar demam, sakit, jangan berhenti mengajar. Orang-orang alim dulu apa pun keadaan, dia datang mengajar. Sebab cita-cita mereka ingin mati ketika mengajar. Ini adalah sedekah sebenarnya. Terus tuan-tuan dan puan-puan, sahabat saya Ustaz Azhan daripada Kota Raja ingin buat kutipan derma sikit. Jadi siapa-siapa yang ingin bantu, jangan tak bagi tuan-tuan, paling tidak sikit pun tak apa. Sebelum cerita tu, cerita pasal kakak ni tadi, kawasan pedalaman, dia dengar cerita macam tu, dia kata, Ustaz, saya nak jadi Asma. Dia pandai buat kuih bahulu. Dia pun buat kuih bahulu. Dia buat kuih bahulu. Kuih bahulu sekarang tak sedap, tuan-tuan. Ni kuih bahulu yang atas dia sabut, bawah dia sabut. Kalau makan, best, tuan-tuan. Ni zaman dulu Ustaz, dia pun buat. Setiap kali Ustaz datang mengajar, dia bagi. Tuan-tuan, Masya Allah, apa berlaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak lama lepas tu, tuan-tuan, dia dapat benang cabutan bertuah menunaikan umrah dalam bulan Ramadan. Mula-mula dia masuk Madinah, pada malam pertama dia bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senyum pada dia. Malam kedua pun sama, Rasulullah senyum pada dia.
Rasulullah pada malam ketiga datang dalam mimpi dia, mengikut cerita dia. Rasulullah memberi salam kepada dia dan mengatakan, Allah gembira dengan sedekah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, makcik ni telah dimurahkan rezeki selepas peristiwa bersedekah dahulu, sehingga dia pergi pada tahun kedua. Dia telah menghembuskan nafas terakhir ketika solat subuh di Masjid Nabawi. Tuan-tuan, percayalah dengan sedekah, apatah lagi sedekah membina surau yang dinaungi oleh Datuk Seri Hasanuddin Al-Hafiz. Bantulah tuan-tuan, bantulah. Sekadar bantu mana yang tuan-tuan mampu. Mudah-mudahan tuan-tuan akan dikurniakan syurga yang paling tinggi. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat, di sini juga ada seorang sahabat saya, jualan amal kismis, doa bistari, dana pembangunan Mahat Tafiz, nikmati Pulau Melaka, di bawah pengurusan Tuan Guru Nik Razi Nikmat. Harga RM10 betul. Sahabat ni jual dekat belakang, dan Ustaz dia buat kaunter wakaf di belakang. Jadi sebelum saya berhenti tuan-tuan, saya minta Ustaz Azhan datang ke depan, dan yang lain ni boleh tolong sebarkan ni tak? Saya tolong sebarkan ke belakang. Sebarkan ke belakang untuk Azhar menyampaikan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Fadil Ustaz Hanafiah Abdul Malik, Tuan Imam dan seluruh ahli jalan kuasa Masjid Pengadang Baru, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih bagi pihak Kompleks Tarbiyatul Jannah kerana memberi ruang pada pihak saya dan Ustaz Hanafiah untuk bersama dengan tuan-tuan pada malam ini. Dan kita edarkan poster Kompleks Tarbiyah Raudatul Jannah atau singkatannya Kota Raja di Ipoh, Perak, untuk pengenalan kepada tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan dapatkan poster tersebut. Jadi poster ini memaparkan pembangunan surau Kompleks Tarbiyah Jannah yang sedang giat dijalankan, di mana penaung kami ialah Yang Bahagia Datuk Seri Abu Hasanuddin Al-Hafiz, yang tak asing lagi di tanah air kita. Jadi saya bersama dengan Datuk Seri Abu Hasanuddin, tuan-tuan, dah menjelajah ke seluruh semenanjung Malaysia bagi menyiapkan dengan mengumpul dana daripada orang ramai, daripada muslimin muslimat. Dan sekarang ni projek surau ni dah berjaya dibina hampir 80%, hampir siap. Dan kita jangka kita boleh gunakan surau ini menjelang Ramadan nanti untuk kita jalankan aktiviti-aktiviti sepanjang Ramadan, insya-Allah. Tuan-tuan, gambar yang ada dalam poster tu gambar Disember 2016. Sekarang ni dah April 2017. Setakat saya keluar 3 hari lepas untuk datang ke Terengganu, tuan-tuan, kerja-kerja pembinaan ni dah sampai ke peringkat dah plaster dinding. Jadi tak banyak lagi dah. Cumanya tuan-tuan, ianya masih berbaki untuk kita bayar pada kontraktor sebanyak 400,000 lagi berbaki. Jadi hampir 1 juta kita dah bayar pada kontraktor. Jadi dalam simpanan lebih kurang ada 100,000, dan kita nak kumpulkan lagi 400,000 menjelang Ramadan ni. Kita nak selesaikan dengan pihak kontraktor nanti. Jadi tuan-tuan yang ingin berwakaf, yang berzakat, nak menyumbang pada malam ni, kita alurkan sumbangan para dermawan. Sebagaimana Ustaz sebut tadi, di belakang sana kita buka kaunter wakaf. Ada sijil wakaf dijual dengan harga RM50 seunit. Dan ada tabung yang kita sediakan pada malam ni. Tuan-tuan boleh berikan sumbangan tuan-tuan perempuan dalam tabung. Saya ada sediakan 3 tabung di kiri kanan dan juga di kaunter wakaf. Disediakan tabung untuk tuan-tuan menyumbang. Kalau tuan-tuan nak menyumbang, nak tambah lagi, kita dalam poster tu ada nombor akaun. Tuan-tuan boleh bank in kan dalam akaun yang tertera dalam poster tersebut. Jadi sekadar itulah pada malam ni sebagai makluman pada tuan-tuan perempuan. Saya mendoakan, dan kami tiap-tiap hari di Kompleks Tarbiyah Jannah dengan adanya pelajar tahfiz yang sedia ada, kami tiap-tiap hari mendoakan mudah-mudahan semua yang menyumbang, tuan-tuan perempuan yang menyumbang, diberkati oleh Allah Taala, diluaskan rezeki. Dan mana penyumbang-penyumbang yang telah meninggal dunia atau tuan-tuan perempuan yang nak berwakaf atas nama ibu ayah yang telah meninggal dunia, amat kita alur-alurkan. Kita doakan roh si mati dicucuri rahmat, dan juga mudah-mudahan menjadi jariah yang berpanjangan, pahala yang berpanjangan dalam kubur mereka. InsyaAllah tuan-tuan,
pada malam esok kami berbaki satu lagi program di surah Al-Hikmah, Padang Midin. Jadi tuan-tuan jemput hadir pada malam esok dengan tajuk yang berlainan. Ustaz Nafi akan bersama dengan tuan-tuan, insya-Allah. Dan kita amat malu-alukan sumbangan tuan-tuan perempuan pada malam ini untuk menyumbang membina sebuah rumah Allah Subhanahu taala. Untuk makluman tuan-tuan, komplek kita ni dah dilengkapi banyak dah kemudahan lain hasil sumbangan orang ramai. Dah ada perpustakaan, kantin, bilik darjah, asrama, dataran astaka, balai kuliah, dewan tertutup. Cumanya belum ada lagi surau. Yang kita buat ni 2 tingkat, besar, lebih kurang macam masjid tuan-tuan, bernilai RM 1.5 juta, terletak betul-betul di kawasan air terjun dan dusun buah-buahan. Tuan-tuan, saya jemput tuan-tuan orang Terengganu dapat datang menziarahi kami. Nak kena musim buah lagi cantik lah, tuan-tuan boleh datang sambil kita mengaji, sambil kita menuntut ilmu. Ustaz Azhar Idrus dah 3 kali dah datang tuan-tuan, alhamdulillah, ke kompleks kita. Jadi tuan-tuan, saya alu-alukan sumbangan pada para dermawan dan saya doakan tuan-tuan semua, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan dengar sendiri daripada pengasas dan pengetua Mahat Tafiz di Kota Putra, tuan-tuan. Kota Putra. Saya Terengganu ni, anak saya jadi first batch MRSM Ulul Albab Kota Putra. Besuk Terengganu dah, kat Kampung Raja. Jadi sebut Kota Putra, sebenarnya Kota Raja. Ni Kota Raja, alhamdulillah. Di sana ada pelajar-pelajar tahfiz Quran. Kita nak kalau boleh mereka ni dapat merasai, kan? Tuan-tuan yakin lah, kalau tuan-tuan pergi nanti tuan-tuan terkejut di mana satu kawasan peranginan, saya panggil kawasan peranginan, nak menuntut ilmu. Dan kawasan peranginan ini memang antara penasihat dia juga, iaitu Sahibu Samahah Ustaz Zulkifli Al-Bakri, Dr. Zulkifli Al-Bakri, insyaAllah. Terengganu juga, mana-mana pun dalam ni ada Terengganu, tuan-tuan. Mandang pun bangga jadi orang Terengganu, tuan-tuan. Saya pun bangga juga sebab anak saya 2 orang belajar Terengganu. Tak apa, terus. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tutup ulang kaji balik. Yang pertama iaitu jihad adalah tidak boleh berpisah dengan Islam. Tidak boleh berpisah dengan Islam, kerana rukun di sebalik rukun jihad, rukun Islam, ada jihad yang dituntut. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadah. Jihadnya ada 3, iaitu jihad akidah, jihad ukhuwah Islamiyah, dan juga jihad fisabilillah. Yang kedua tuan-tuan adalah kita panggil rukun solat. Solat adalah jihad ilmu. Dengan ilmu kita akan berjaya, tapi dengan syarat nak berjaya kena khasyi'un, khusyuk dalam solat. Yang ketiga, jihad daripada rukun berpuasa, berpuasa di bulan Ramadan, jihad mendidik hawa nafsu, kawal nafsu. Ada orang alim tapi terbabas kerana nafsunya. Yang keempat tuan-tuan dan puan-puan adalah kita panggil rukun Islam yang keempat, zakat. Zakat adalah jihad ekonomi. Dan last sekali, haji. Haji membawa 2 jihad. Pertama jihad ibadah, yang kedua jihad amalan. Tuan-tuan, kalau kita berjihad, tengok ni seorang lelaki, tuan-tuan tengok depan ni, seorang lelaki yang sedang berdiri. Dia mempunyai, lelaki ni dia mempunyai akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, dia mempunyai networking, persaudaraan Islam yang baik, akhlak dia baik, tetapi dia sanggup mati kerana agama. Yang keempat tuan-tuan, dia mempunyai ketinggian intelektual, pandai, bijak, hebat, akademik, kemahiran, tersohor. Yang keempat tuan-tuan, dia juga mempunyai kawalan hawa nafsu. Biarpun dia pandai, dia tidak tamak dengan dunia, dan dia tidak terpedaya dengan nafsu. Yang kelima tuan-tuan, walaupun macam tu dia seorang korporat, seorang yang kaya raya, tetapi siangnya dihiasi dengan dakwah, sedekah, dan malamnya dihiasi dengan ibadah.
Inilah Islam yang syumul. Cukup 8 elemen ini, insya-Allah tuan-tuan, kita akan dikatakan Islam agama kejayaan. Kalau tak cukup semua elemen ni, dia sibuk ibadah je, dia sibuk ngaji je, tapi dia tak sebut dari sudut ekonomi, dia tak sibuk dari sudut fisabilillah, dia tak sibuk dari sudut ilmu, maka ketika itu kita bimbang, Islam kita pincang. Tuan-tuan dan puan-puan muslimat, saya minta maaf kalau ada pangkat ayah saya di sini, ibu saya di sini. Saya bukan ustaz yang arif, hanya sekadar da'i yang paling daif. Kalau ada bahasa saya yang silap, saya minta maaf. Dari hujung rambut hingga hujung kaki. Pandai tidak, bijak pun bukan, cuma ada sedikit pengetahuan yang boleh saya kongsikan. Mudah-mudahan kita dapat amalkan. Saya pantun sikit boleh? Pengurusi imam kena jawab. Tak jawab, selalu orang cakap pendek umur. Segurau. Indah sungguh bulan purnama, cahayanya sampai ke kampung Tanjung. Berceramah bukan untuk ternama, berdakwah wallahi bukan untuk disanjung. Pucuk pauh delima batu, anak 9 di tapak tangan. Biar jauh beribu batu, hilang di mata. Dalam doa jangan. Doakan saya tuan-tuan, istiqamah dalam berdakwah, berjuang. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ada lagi pantun ni. Kalau ada sejarum patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau saya buat silap dan salah, harap dosa saya dimaafi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.